Salam Malaysia Madani. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRES perlu segera meminda Akta Pembangunan Mineral 1994, Akta 525, supaya tindakan terhadap aktiviti perlombongan haram dapat dilaksanakan. Ia antara 7 syur dikemukakan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC kepada kerajaan sebagai langkah penambahbaikan kerana sebarang tindakan perundangan terhadap aktiviti perlombongan haram tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. NRES juga perlu membentangkan kepada jawatankuasa itu berhubung dapatan daripada projek rintis perlombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NREE dalam kawasan hutan simpan kekal HSK yang dijalankan serta butiran lengkap projek rintis berkenaan. PAC turut mengesyorkan NRES terus berusaha mendapatkan komitmen daripada kerajaan negeri untuk mengurangkan aktiviti pembalakan serta memfokuskan aktiviti ekopelancongan dan inisiatif perdagangan karbon supaya impak negatif dapat diminimumkan. Seorang lagi suspek kes buli siber terhadap pempengaruh media sosial Era Jeswari atau lebih dikenali sebagai Asia di media sosial TikTok ditahan polis. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Ahmad Sukarno Muhammad Zahari berkata, lelaki berkenaan berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pemandu lori ditahan kira-kira pukul 6.30 petang semalam di sebuah lokasi di Setapak. Dalam pada itu, tempoh reman ke atas seorang wanita suspek pertama kes berkenaan disambung sehingga 12 Julai. Wanita tempatan bekerja sebagai pembantu rumah jagaan orang tua itu ditahan di Jalan Cempaka 2, Bukit Beruntung Golf Resort, Rawang, Selangor, Isnin lalu. Tangkapan ke atas kedua-dua suspek ekoran satu laporan dibuat seorang lelaki berusia 39 tahun pada pukul 4.13 petang Sabtu lalu berhubung ugutan diterima Rajeswari menerusi aplikasi TikTok. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiksaan Ugutan Jenayah, Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 menyebarkan kenyataan jelik dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil Kelakuan Aib. Kerajaan Melaka akan memperkenalkan aplikasi iCemas sebagai alternatif untuk mengurangkan kesesakan pesakit terutama di Hospital Melaka. Esko Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, aplikasi berkenaan boleh dimuat turun oleh semua pesakit akhir Ogos atau awal September ini. Beliau berkata aplikasi mempunyai pelbagai ciri mesra pengguna termasuk lokasi klinik kesihatan yang berdekatan. Kerajaan Negeri Melaka kenal pasti 6 lokasi cadangan pembinaan tempat letak kenderaan bertingkat jenis mekanikal. Ia bagi menampung jumlah tempat letak kenderaan yang disediakan sepanjang pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir. Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, setakat ini hanya 5,128,000 tapak letak kenderaan disediakan kepada pengunjung. Antara tapak cadangan ialah di Taman Kota Laksamana, Jalan Kampung Hulu, Jalan Bandar Kaba, Taman Larangan dan Jalan Melaka 12. Dalam pada itu, sebanyak 1.23 juta pengunjung termasuk pelancong direkodkan memasuki dalam kawasan zon bebas kenderaan sejak mula diperkenalkan pada Ogos tahun lalu. Seramai 14 pelajar tahfiz dan aliran agama terpilih mengikut pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di Institut Latihan Perindustrian ILP Kangar. Program 3 bulan bermula sejak 22 April lalu melibatkan pelajar dari Ma'had Tahfiz Al-Masyur, Al-Madrasah Adiniyah Al-Islamiyah dan Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Pelajar dari Maktab Pengajian Islam Kedah dan lepasan kelas aliran agama dari SMK Agama Arau dan SMK Syed Sirajuddin turut terpilih. Menurut Pengerusi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Husin berkata, program di kampus ILP Kangar adalah projek rintis memperkenalkan program TVET kepada para hufaz. Peserta terpilih mengikuti program teknologi penyelenggaraan mekanikal. Sekian Semasa 3 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.